Sampai ditegur dia Aisyah. Dia satu malam dia semayang berdiri lama benar. Sampai bengkak kakinya. Sampai terlepuk. Tahu terduduk tengah berdiri tu. Dia tak sedar. Dia mind over body. Katanya tak terasa dia letih tu. Hinggalah dah tak tahan kaki menanggung tu. Terduduk dia. Ditegur dia Aisyah. Ya Rasulullah, yang kamu teruk-teruk ni sampai terjatuh, sampai terduduk ni ngapa? Bukankah kamu itu dijamin syurga? Kamu kekasih Allah. Yang beria kamu beribadat tu apa? Pasal apa? Kata dia Aisyah. Aisyah ni isteri Nabi yang paling dia kasih. Aisyah ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi, afala an akuna minasyakirin. Tak boleh ke aku afala an akuna abdan syakura, kata Nabi. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Ngabur pada Aisyah. Diam Aisyah dengar itu. Kerana dia bukan dia ibadah tu nak minta apa-apa dengan Allah, dia bersyukur kerana dia dilantik menjadi Nabi. Dia bersyukur kerana dia dapat Islam dan iman. Itu dia bersyukur tu. Tanda syukur tu banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kesukaan Nabi. Kerana dia semayang tu merupakan dialog antaranya dan antara kekasihnya. Dia berdialog dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah Ta'ala. Kita panjang sikit tu imam baca macam udah mulai gelisah bila tu imam apa baca sabis mau baca inna ataina udah bukan tak sah kan ni. Bukan sini ni tempat lain sini dah. Kita kalau dapat cepat lagi cepat. Itu sebab bila tarawih punya laju zaman dulu lah, ini dah kan. Alhamdulillah dah kena selalu kena pelupur selalu tu kena dah okeylah. Dulu ya Allah ada satu tempat tu tahu. Saya ni dah 72 umur tahulah. Banyak pengalaman. Ada satu tempat tu dia semayang 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. 23 rakaat tu boleh habis dalam masa 20 minit. Bayangkan. Laju ke perlahan? Ribut. Masa 20 minit boleh selesai. Saya ada tu banding apa kan ya. Kita tengah baca tu dia Allah udah rukuk, kita baru Maliki Yaumiddin dia dah rukuk. Tu dia. Sebab itu kalau sembahyang apa itu jangan tunggu habis Fatihah ni. Kita baca Fatihah ketika dia membaca Fatihah juga. Belum habis dia Fatihah, kita baca juga Fatihah. Kalau dah tak sempat. Itu kerana apa? Kerana nak lekas habis. Tambah zaman ini lagilah ramai orang berebut nak lekas habis. Pasal apa? Di rumah tu ada nunggu apa? Macam-macam nunggu. Undertaker nunggu. Lagi The Big Show nunggu. The Rock nunggu. Dah mati The Rock kata dia. Udah ramai yang nunggunya. Itu yang nak lekas aja habis mayang tu. Ngaji kalau boleh nak habis tu nak jam. Bila nak habis ustaz ni kata. Baik. Itu dia ya. Ya itu yang ketiga Nabi tu ya. Kerana sembahyang tu merupakan hubungan dia dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia bercakap dengan kekasihnya. Orang bercakap dengan tunang dulu, lambat-lambat ke laju-laju. Dia minta orang tunang ke? Kalau bercakap dengan tunang tu macam mana? Lagi-lagi ada je anu bekerja-kejam tu. Itu sebab kadang-kadang demo tu bercakap dengan tunang demo tu ya. Ikan dah goreng dapur tu. Dia bercakap lagi bersilir. Betul suruh-suruh dah hangit aja. Apa benda yang hangit? Ikan tu dah terbakar dapur. Pasal seronok benar. Begitulah orang dulu-dulu, sahabat-sahabat dulu, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan Allah Taala. Sembahyang tu seolah-olah berdialog dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baca. Artinya diberi kasih kepada aku daripada dunia kamu ada 3 perkara. Pertama, bau-bauan yang harum. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, dijadikan akan daku sejuk mataku. Seolah-olah aku lihat akan Allah Ta'ala di dalam sembahyangku. Dalam sembahyang tu, seolah-olah dia nampak Allah. Kita bukan nampak Allah, nampak apa? Kita sembahyang ni, tengah sembahyang tu Allah. Nampak apa? Nampak kunci hilang. Itu nampak jenuh mencari Allah Akbar. Dah ustaz mencari tu, buka laci lah, nutup laci lah,
Buka lemari lah, nyelak kain apa, nyelak tilam atas katil lah. Tengok-tengok bawa tilam. Itu pun salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tarik tilam tu. Oh, ada weh. Alhamdulillah katanya. Dia jumpa bila dalam sembahyang. Dia memang itu juga. Tengah sembahyang tu pergi pasar malam lah, milih bawang lah, milih ubi kentang lah, milih ikan bilis lah tengah sembahyang tu. Ya. Nawa pula tu, 2 kupang tak boleh ke tengah sembahyang tu. Itu kita lah tu. Ngapa saya pandai benar nyakap ni? Ngapa pandai benar ngabur kan? Saya kopi itulah. Kata lah mana saya tahu ngabur kan ya? Ya. Tapi Nabi seolah-olah dia lihat akan Allah dalam sembahyangnya. Dan sesungguhnya dibilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang itu daripada dunianya. Kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota zahir di dalam dunia ni. Walaupun sembahyang itu sebenarnya amalan akhirat, tapi Nabi sebut dunia ni. Kenapa? Dia sembahyang dalam dunia. Kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir dalam dunia, tetapi pahalanya, manfaatnya di dalam akhirat. Maka iaitu dinamakan amal akhirat. Okey, habis tentang tu. Ketahui olehmu bahawasanya nafsu dunia itu, nafsu tu diri. Diri dunia itu tiada semata-mata dicela. Dunia ni bukan dicela, tak ada. Yang dicela orang mengejar dunia sehingga mengabaikan akhirat. Itu dicela. Dunia ni banyak gunanya. Ya, kita duduk dalam dunia. Kenderaan guna tak? Berguna. Kalau tak ada kenderaan, saya nak jalan kaki dari kampung kemari, tak lalu. Nak gunakan di jalan yang Allah redai, ya. Dia bukan dicela semata-mata. Dan tiada pula semata ada puji, jangan dipuji-puji semata-mata. Ada dia dicela pun boleh, dipuji pun boleh, ikut cara penggunaan kita. Kalau kita gunakan dunia ni untuk akhirat, dipuji. Kalau kita gunakan dunia ni untuk dunia, dicela. Itu terpulang kepada kita. Ya. Bukan pula tiada semata-mata ada puji kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dicela oleh syarak. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka iaitu dipuji oleh syarak. Ada duit boleh pergi Mekah, itu dunia lah tu. Nak pergi Mekah tak dengan duit. Ya, ada 2 kupang dalam tamu haji boleh pergi Mekah. Mana ada ya? Nak aktiviti surau ni nak ada duit. Kata tak apa nak aktiviti kan? Beli kapek pun tak ada duit, nak beli sejadah pun tak ada duit, apa nak aktivitinya? Begitu juga ada duit, kita zakat, boleh tolong orang-orang miskin, orang-orang apa ya, orang miskin dan juga orang fakir. Itu nak dunia lah tu. Ya. Bukan semata-mata dipuji, bukan semata-mata dicela pula tu ya. Ya, yang dipuji bila kita gunakan dunia itu semata-mata di jalan Allah, itu dipuji. Dan kalau kita gunakan dunia itu semata-mata untuk dunia, itu dicela. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Kita bertanam, buahnya diterima bila? Di akhirat. Ya. Dunia ni nanam aja. Jangan harap buahnya. Buahnya akan kita dapat di akhirat. Bermula dunia itu tempat berbendang akhirat. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal dalam akhirat. Kerana dunia itu tempat perniagaan akhirat. Kita berniaga, untungnya ambil di akhirat. Ya, itu yang Allah kata, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan jalan atau perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah, wa rasulih, dan beriman dengan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Lepaslah kamu daripada azab yang pedih ini. Ya. Tempat berbendang untuk akhirat. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akan bekal dalam akhirat, kerana dunia itu tempat perniagaan akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khilwatun qudratun min iktasaba minha ma lam min khillihi wa akhrajahu fi haqqihi asabahu Allah wa awradahu jannatahu wa min aktasaba minha ma lam min ghairihi khilli wa anfaqahu fi ghairi haqqihi
adkhilahu Allahu darul hawan. Artinya bermula dunia itu manis. Bukan manusia saja, manis. Yang baca manusia pula. Bermula dunia itu manis lagi hijau. Dunia ni cuba kita tengok. Dia makin lama makin cantik ke, makin lama makin buruk. Tak berhati ke dalam ni. Rumah kita makin lama makin cantik ke, makin lama makin buruk. Dulu rumah kita macam mana rupanya? Kayu. Orang dulu sebelum kayu tu apa? Buluh rumahnya. Sekarang ni udah rumah batu. Tengok mentokar kita. Tahun 50-an mana rumah mentokar? Ya Allah, dia tak tahu ke mana rumah mentokar tahun 50-an. Tahun 60-an mana rupanya? Mana rupanya? Rumah kotak aja nak nyetatnya macam mana? Pakai angkor. Itu dulu. Sekarang ni tekannya ni udah hidup. Itu dia. Makin lama makin canggih, makin lama makin elok, makin lama makin cantik. Itu dunia. Orang makin lama makin kereput, makin lama makin berkedut, makin lama makin ganyut. Tak tahu ke ganyut? Itu orang. Mana ada pertemuan antara dunia dan orang? Dunia maju ke hadapan, orang gostan ke belakang. Jadi siapa kejar dunia, dia makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Bukan makin lama makin dekat ya. Kerana manusia ni makin lama makin teruk, makin lama makin ganyut, makin lama makin berkereput, makin lama makin berkedut. Dunia makin lama makin canggih, makin lama makin elok. Tengok botol dulu, kopi ni ke botol ni? Botol air dulu mana rupanya? Gelas ya, kaca. Tengok gelas ni, kaca. Dulu kan kopi ni gelas ni? Dulu gelas apa? Gelas apa? Ayan, tahu ayan? Ya Allah, dia tahu nak gelas ayan. Cebok ayan tu. Kami bergaduh adik-beradik, cebok ayan lah tu untuk penggai-penggai dengan ayan. Ya, sekarang ni tengok, ada yang gentin, ada yang ini canggih ni. Apa korang sikit canggihnya? Sekarang tu punya design Itu dunia, makin lama makin baik, makin lama makin bagus. Dan sebagainya. Itu dunia ya. Makin lama makin manis. Lagi hijau tu artinya segar. Hijau tu lambang kesegaran. Ya. Sebab tu jangan sensitif dengan hijau. Tahu? Ada orang marah benda hijau. Jangan usah marah kerana hijau tu di syurga esok warna apa? Warna hijau ya. Lagi hijau katanya. Barang siapa mengusahai daripadanya akan harta daripada barang yang halalnya dan mengeluar ia akan dia di dalam yang sebenarnya, nescaya diberi Allah Ta'ala akan dia sawab. Sawab tu artinya pahala ya, balasan. Diberi akan Allah pahala dan memasukkan dia ke dalam syurga. Itu syurga tu bukan syirik tu ya. Ajarnya syin rokab. Kab tu tak ada titik. Ada jadi baca salah baca jadi syirik begini. Memasukkan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa mengusahi daripadanya kerana harta daripada yang tiada halal, dia ambil dunia tu mencuri ke, jual dadah ke, rasuah ke, nipu orang ke, apa-apalah, merompak bank ke, dapat dunia. Itu cara haram. Mengusahi dia akan harta yang tiada halalnya dan dibelanjakannya di dalam yang tiada dengan sebenarnya. Dapat kata tu dibelanjakan dengan benda-benda yang haram pula tu, nescaya memasukkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam negeri yang hina. Yang nun tu hina, bukan hina. Orang baca hin pula. Dalam negeri yang hina. Dia hina di mana? Iaitu di neraka Jahannam. Apa panjang menenam tu? Habislah tu. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Sekian dulu. Ada masalah? Akan datang kita baca tentang takabur, kibir ya. Kalau nak takabur, datang bulan depan. Baik, ada masalah? Tak ada? Alhamdulillah.